Bagaimana jangkitan boleh berlaku? Untuk hidup, nyamuk jantan menghisap nektar dari tumbuh-tumbuhan. Manakala untuk bertelur, nyamuk betina akan perlu menghisap darah. Apabila nyamuk betina menghisap darah mangsa yang telah dijangkiti virus denggi, mangsa yang digigit seterusnya juga akan turut dijangkiti. Telur-telur nyamuk yang bakal menetas juga akan membawa virus ini. Mangsa mengalami demam biasa yang sukar untuk dibezakan dengan demam viral yang lain. Sehinggalah penyakit menjadi parah. Tanda-tanda jangkitan lebih serius boleh terjadi seperti muntah berdarah, pendarahan pada badan, hidung dan gusi berdarah, gangguan pernafasan, sakit teruk pada sendi dan tulang serta hilang selera makan. Terdapat 3 jenis jangkitan iaitu demam denggi, demam denggi berdarah dan sindrom renjatan denggi. Mangsa yang dijangkiti virus denggi perlu mendapatkan rawatan dengan segera kerana ia boleh membawa maut. Selain denggi, gigitan nyamuk Aedes juga boleh membawa virus chikungunya yang berbahaya kepada mangsa jangkitan. Nyamuk Aedes juga membawa virus Zika yang digeruni ramai kerana ia dikaitkan dengan kerencatan otak terhadap bayi dalam kandungan seperti mikrosefali. Walaupun kecil, kehadiran kami digeruni. Bermacam-macam cara telah digunakan untuk menghapuskan kami kerana kami boleh mendatangkan maut kepada manusia. Namun, kami masih berleluasa. Hello, aku seekor nyamuk Aedes. Aku melalui 4 fasa hidup. Tanpa bekalan air, telurku mampu bertahan sehingga 6 bulan. Setelah terendam di dalam air, maka aku akan mulai menetas. Apabila sayapku mula terbentuk, aku akan terbang bebas dari kepompongku untuk mencari mangsa. Jangka hayat seekor nyamuk dewasa hanya sebulan. Dalam tempoh ini, aku terus membiak. Aku menggigit sepanjang masa, terutamanya ketika waktu kemuncak iaitu pada awal pagi dan lewat petang. Gigitanku boleh menyebarkan virus denggi. Tempat pembiakan nyamuk semakin berleluasa selepas musim hujan. Apakah puncanya? Faktor urbanisasi yang semakin padat, pergerakan manusia yang tidak terkawal, tabiat pengguna yang suka membuang sampah merata-rata, pengurusan sampah yang tidak teratur, faktor air yang bertakung. Untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk, kawasan air bertakung perlu dibersihkan dengan kerap. Untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes, cuma luangkan 10 minit seminggu menghapuskan segala tempat pembiakan nyamuk. Sekadar membuang air takungan tidak memadai. Cuci dan sental bekas takungan untuk menanggalkan telur nyamuk yang terlekat pada dinding bekas. Nyamuk Aedes juga mampu bergerak bersama manusia ke bangunan yang tinggi.
Lakukan pencegahan secara komuniti supaya nyamuk yang membawa wabak di kejiranan anda tidak terus berleluasa. Laporkan kepada pihak berkuasa jika ada jiran tetangga yang menyumbang kepada pembiakan nyamuk di kawasan kediaman anda. Kesejahteraan keluarga dan komuniti adalah tanggungjawab kita bersama. Jika anda didapati menyumbang kepada pembiakan jentik-jentik di kediaman anda akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Langkah-langkah pencegahan bersepadu perlu diambil bagi memastikan nyamuk Aedes dapat dihapuskan. Lindungi diri anda terlebih dahulu sebelum perangi nyamuk Aedes. Pakai pakaian yang panjang dan berwarna cerah. Sapukan ubat penghalau nyamuk pada kulit yang terdedah. Pasangkan jaring atau kelambu. Guna Ovitrap jika terdapat kehadiran nyamuk Aedes di sekitar kediaman anda. Untuk membunuh nyamuk Aedes, hapuskan sarang pembiakannya terlebih dahulu. Ingat, nyamuk Aedes mampu membiak dalam takungan air yang sekecil satu penutup botol air. Pastikan bekas takungan air diperiksa setiap minggu. Cuci dan sental bekas takungan air supaya telur nyamuk yang terlekat ditanggalkan. Buang sampah yang boleh menakung air dengan segera. Pastikan tangki air dan bekas tadahan hujan sentiasa ditutup. Pastikan saliran atap sentiasa mengalir. Pelihara ikan seperti gapi di dalam kolam untuk memakan jentik-jentik. Mari uji keberkesanan produk rawatan kimia yang telah disyorkan. A-Bait 1.1G berkesan menghapuskan jentik-jentik nyamuk. Kaedah penggunaannya sangat mudah. Ukur keluasan permukaan kolam atau bekas simpanan air dan letakkan A-Bait 1.1G mengikut kadar yang disyorkan. Lihatlah keberkesanannya. Di antara tempat-tempat yang telah dikenal pasti sebagai tempat pembiakan utama adalah seperti berikut. Tapak pembinaan, seperti kereta sorong, tempat membasuh alat, tangki air, lubang-lubang pada tanah, tong-tong drum, bekas makanan dari styrofoam, kasut getah, alat pembancuh simen, topi keselamatan, bekas makanan dan baldi air, bahan besi yang tidak digunakan, botol air, lubang cerucuk, pembahagi jalan, lantai bangunan, penutup kanvas, krem penyodok, tayar, tin cat, dan saluran air. Sekolah, seperti mangkuk tandas, tangki tandas, piring alas dan pasu bunga, lift exhaust, tong sampah, perabot dan bekas-bekas yang dibuang, botol minuman, kotak hydroponic plants, balkoni, kolah hiasan, tempat letak basikal,
dan tangki air. Kilang-kilang atau industri seperti drum, tayar buruk, kereta buruk, dan bekas terbiar. Kemudahan kesihatan seperti bekas bunga, aviary atau taman burung, talam penghawa dingin, talam bawah peti sejuk, talung air hujan, kotak plastik, piring alas pasu bunga, dan mangkuk tandas. Pejabat kerajaan atau swasta seperti bekas bunga, tangki tandas, talam penghawa dingin, akuarium, dan tempat letak bendera. Kawasan perumahan seperti kolah mandi, tempayan, piring alas pasu bunga, talam bawah peti sejuk, pasu bunga, baldi plastik, drum, dan perangkap semut. Kawasan kedai seperti saluran air hujan, baldi, pasu bunga, tayar, bekas-bekas terbiar, botol, tin, tempurung, pokok keladi, dan balkoni. Tempat permainan kanak-kanak seperti pelepah, daun-daun, bekas terbiar, alat-alat permainan kanak-kanak, paip-paip besi, terowong mainan, dan buayan tayar. Tempat berkuburan seperti pasu bunga, tin-tin, lubang batu nisan, dan bekas makanan. Edis dapat dihapuskan sama sekali sekiranya semua tempat-tempat dan perkara-perkara yang menjadi tempat pembiakannya dapat dimusnahkan. Cara pencegahannya: gunakan aerosol sewaktu tidur. Tidur dalam kelambu. Gunakan ubat pembunuh jentik-jentik Eben setiap 3 bulan. Tutup semua bekas menyimpan air. Salin air setiap minggu dalam bekas isi air. Tanam atau buang semua bekas yang berpotensi menakung air. Semburan kabus, fogging. Hapuskan Edis. Tiada Edis, tiada dengki.